Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dalam rancangan Inspirasi Ada Wanita bersama Kak kita lah, yang berhormat Puan Hajah Zuraidah Maknon. Jadi apa khabar Kak Dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar ini? Alhamdulillah. Ya. Okay. Hari ini kita sambung lagi. Kak Dah. Perbincangan kita ataupun dan air tangan Kak Dah. Air tangan Kak Dah. InsyaAllah. Macam kita sebelum ni lah rancangan ni bukan setakat kita masak-masak, tapi lebih kepada kita nak tahu ataupun berkongsi berkenaan dengan Kak Dah sendiri dan juga job scope Ada Wanita tu sendirilah. Ya, penting inspirasi Ada Wanita. InsyaAllah. Jadi Kak Dah hari ni dalam rancangan ni saya tengok menu depan kita ni, menu yang agak menarik lah. Okey, Fatim berteka? Memang boleh teka sangat. Boleh teka Kak Dah. Okey. Hari ini insya-Allah Kak Dah akan masak resepi yang sangat mudah. Dan resepi ini berasal daripada Pahang, daripada Temeloh. Dan iaitu ikan patin masak tempoyak. Dan sebenarnya yelah, tadi kita sempat berbual-bual kan Fatin. Kita ni memang Kak Dah sendiri memang tak makan dari masa kecil-kecil ikan ni. Kita start makan ni kita dah mula travel, kita dah berkawan masa belajar kan. Kita dah orang kata pergi ke negeri-negeri lain, kenal ikan patin ni, dan sekali makan tu rasa memang kena, memang kena dengan selera. Sebab itulah Kak Dah belajar kata untuk untuk sebagai resepi keluarga juga, dan alhamdulillah suami dan anak-anak menggembarilah, tapi dengan cara Kak Dah. Adalah Kak Dah tak guna sepenuhnya resepi daripada Temeloh, tapi Kak Dah ada otak sikitlah, ajar sikit. Kita boleh mula Fatih? Kita boleh mula. Okay. Sebelum tu kita bahan-bahannya. Walaupun kata tahu dah, tapi mungkin ada lain sikit dalam menu Kak Dah yang kita tak tahu. Jadi boleh Kak Dah perkenalkan bahan-bahan. Okey, ini ikan patin. Tapi ada juga orang guna ikan baung. Tak ada masalah. Ikan baung dia sedikit pejar. Dia sedikit kerana pejar. Dan biasa yelah, kalau Kak Dah kebetulan beli 2 ekor, satu yang sederhana, satu beli kecil. Dia Kak Dah buat sekaligus lah. Okey. Dalam Kak Dah rasa dalam 2 kilo lah. 2 kilo. Okey, dan dia ada lada jarum. Lada jarum dan Kak Dah tambah sebiji lada besar. Sebabnya macam tahulah keluarga Kak Dah memang tak makan pedas kan. Kak Dah tambah lada besar ni, dia macam ni, dia kalau suka pedas makin banyak. Biasa Kak Dah ambil segenggam lah. Segenggam tu dalam 10 biji, 12 biji. Macam ni Kak Dah letak dalam 12 biji, 13 biji lah. Bergantung kepada selera kita lah, kan? Okey. Dan sedikit kunyit hidup. Kunyit hidup ni dalam 2 inci, 3 inci, tengoklah berkata saiz. Ni yang Kak Dah kata dahaga sikit. Resepi tu Kak Dah tambah bawang merah dan 1 ulas bawang putih. Jadi maksudnya yelah, kalau tak nak bawang tu resepi original. Tapi Kak Dah tambah bawang ni untuk menambahkan lagi rasa dan rasa macam Kak Dah suka rasa berbawang macam tu. Kita harap orang Temeloh tak marah lah kita. Okey, dan juga ada sedikit daun kesum dalam segenggam lah, dan bunga kantan. Ada juga resepi tak letak pun bunga kantan. Dan ada juga resepi letak serai. Tapi ini resepi yang biasa Kak Dah pakai. Dan rahsia utama kalau masak tempoyak ni adalah tempoyak. Tempoyak ni yelah, kalau beli agak mahal. Kalau ni sekarang ni dalam satu bekan ni RM15 Kak Dah beli. Harga RM15. Jadi sebenarnya kalau musim durian tu memang kena buatlah sikit. Kalau durian masam-masam tu buat tempoyak. Yang ni beli. Ini Kak Dah beli. Biasa kalau seekor saya sederhana tu 1 senduk. Kita letak. Okey, sekarang ni kita nak blend ya Fatih? Ya. Okey. Kita kasar-kasar. Ada orang tumbuk, tapi bagi Kak Dah tumbuk tu dia lebih macam rasa asal, rasa original. Okey. Ni Kak Dah blend sekali dengan bawang lah maksudnya. Okey, blend sekali dengan bawang dan blend sekali dengan
lada. Okey. Boleh je nak tumbuk, tapi kadang kita rasa kita blend je lah. Lebih cepat. Okey, tadi kadang biasanya menu ni antara menu kegemaran keluarga Kak Dah jugalah. Kegemaran, tapi Kak Dah tak selalu juga buat. Tak selalu. Kalau sebab benda ni kan macam dah potong dah ni. Orang kata nampak tu dok susah sangat Kak Dah. Ya, senang sangat. Kak Dah sangat. buang biji kan, kita amalkan, kita buang biji ni, tak jangan letak. Orang kata letak sekali dengan biji memang tak eloklah untuk kesihatan kita kan. Okey, dah basuh tadi. Kita basuh. Sebelum kita potong tu kita basuh dulu. Okey. Sikit air. Cukup. Okey. Ikan patin ni ada orang yang suka makan cair sikit, ada suka makan pekat. Dia bergantung lah. Tu tengok atas air kita lah macam mana. Sebab kita nak tunjuk jadi kena lama sikit lah. Ada orang suka tak berapa hancur, tapi Kak Dah suka macam boleh hancur. Kak Dah suka kan. Yang jadi merah ni lada besar kita jadi merah. Kalau lada jarum dia tak ada merah sangat. Okey, lepas tu kita tuangkan. Okey, dalam periuk. Okey, kita tuangkan bahan yang kita blend tadi. Terus masuk periuk. Okey, terus masuk periuk. Orang kata tak payah guna minyak, tak payah guna apa Kak Dah kan? Tapi ada juga kadang tengok resepi orang tak minyak, tapi kadang tak tumis minyak lah, kadang tak terusnya. Tu kadang kata kita meraihkan semua cara orang kan. Kita air sikit. Okey. Lepas ni baru kita letak tempoyak. Biar dia nak masakkan dulu ni. Nak panaskan dulu. Okey, bahan-bahan yang kita blend tadi. Okey. Bila dah agak panas, kita boleh campur tempoyak nanti. Okey, nampaknya yang kita blend tadi dah mendidih. Kita rendahkan dan mendidih sekejap. Kita campur tempoyak tadi. Masa bahan utama yang bahan utama. Okey. Satu senduk untuk seekor, tapi Kak Dah buat kan untuk tu kan. Kak Dah buat ada macam 2 kilo lah, seekor setengah. Kita Kak Dah tak semua lah. Dia semakin banyak makin sedap sebenarnya. Okey. Kita letak air sikit. Kalau mak-mak kita ni masuk Kak Dah, kalau nak bersih pinggan ni marah lah. Memang bazir dah. Kita memang kena. Lagi. Okey dah. Cukup. Okey. Lepas tu kita tunggu je Kak Dah. Apa tu ambil daun kesum dengan bunga kantang tadi. Bunga kantang pun sebenarnya mahal juga kat sekarang ni. Dalam RM1.50, RM2 satu saiz, itulah sebatang. Ya tak kita lah, biasa kalau seekor yang saiz kecil tu Kak Dah letak sebatang lah biasa. Daun kesum ni jangan terlalu banyak dia rasa macam rasa lain lah, rasa lain kalau kita tak banyak sangat. Kita sedang-sedang je letak. Okey, kita letak kantang ni saiz kecil ni Kak Dah letak dalam dua biji. Kak Dah belah belah 3. Okey. Garam apa? Garam kasar. Okey. Sedikit garam.
Okey, kita boleh tambahlah pula lepas tu terasa dan Kak dah letakkan sedikit air. Okey, dia macam ni. Kalau nak pekat memang itulah atas kurang. kita. Kurang air sikit. Dan ni memang nanti dia akan pekat juga ni kalau kita nak berkuah sikit. Tapi kita tunggu betul-betul ni. Kalau nak tambah, ada juga orang tambah belimbing. Macam-macam orang tambah ni. Ni atas kita lah macam mana. Kita dah habiskan air ni. Sebab nanti dia akan jadi, ni pun masih pekat lagi ni. Okey, kita tunggu sampai mendidih, barulah kita letak ikan. Ikan memang kena letak last. Sebab ikan ni daging dia lembut, kadang-kadang hancur. Okey. Ada orang letak sekali, letak dulu nak suruh ikan turun, tapi Kak dah pernah buat, tapi ikan tu cepat hancur. Okay, jadi Kak dah memang pastikanlah dululah betul-betul masak dan betul-betul pekat ikut kita nak. Lepas tu barulah kita letak ikan. Okey. Okey Kak Dah, sementara kita tunggu mendidih dan kuahnya agak pekat. Sebelum kita masuk ikan masuk ikan. Boleh kita sembang dulu Kak Dah. Kalau sebelum ni kita kenal dah siapa tu Kak Dah. Sebelum ni orang tanya dah ada wanita ni benda. Lepas tu kita tengah Melaka dah sebelum ni. Maksudnya Kak Dah ceritalah macam mana pelantikan ada wanita tu. Lepas tu Kak Dah pun sebelum ni pun ada dah bercerita tentang kekeluargaan, tips-tips keluarga bahagia. Jadi hari ni saya rasa saya nak bercakap tentang masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Okey. Topik yang menarik. Okey, sebagai Kak Dah orang yang biasa turun kepada masyarakat dok. Dan Kak Dah pun orang kata pernah jadi remaja dan sekarang ni pun merupakan ibu kepada anak-anak dok. Dan juga biasa turun kepada masyarakat. Apa pandangan Kak Dah tentang keadaan sosial masyarakat hari ni dah? Ya. Okey, sebelum tu kita kena Kak Dah sebenarnya nak melibat, kalau kita bercakap tentang sosial ataupun masalah-masalah hari ini, Kak Dah nak tukar dulu stigma masyarakat yang dulu mungkin sekarang ni pun masih ada lagi. Wanita ni setinggi mana pun belajar akhirnya kecikut dapur juga. Yang tu Kak Dah nak tukar stigma, nak tukar bahawasanya kita ni wanita ni memang Allah ciptakan untuk kepelbagaian, bukannya untuk semata-mata sebagai orang kata duduk di rumah semata-mata, tidak. Jadi sebab itulah apabila kita mengangkat orang kata wanita di tempat yang kita tinggikan martabat wanita, sekali saya tidak langsung masalah yang melibatkan gejala sosial yang melibatkan wanita. Dia banyak jenis tau. Remaja ada, wanita muda yang baru berkahwin ada, wanita dewasa pun ada. Dan sekarang ni kalau yang berleluasa yang melibatkan wanita berkahwin adalah masalah contohnya krisis rumah tangga, keganasan rumah tangga. Isu tu biasa sekarang ni yang melanda masyarakat kita pada hari ini. Dan kesan daripada keruntuhan ataupun kesan kepada keganasan rumah tangga, maka akan runtuhlah institusi kekeluargaan. Dan apabila runtuh institusi kekeluargaan yang akan terkesan ataupun yang akan menerima akibat orang kata keruntuhan rumah tangga tersebut, anak-anak menjadi mangsa. Anak-anak, betul. Dan anak-anak, di kronologi nak cerita, anak-anak mula mencari hiburan luar, mula mencari kawan-kawan yang setia, kawan-kawan yang boleh dipercayai. Maka sekiranya tersilap langkah, masa itulah berlakunya gejala sosial yang melanda, yang kadang agak parah sebenarnya melanda masyarakat pada hari ini. Sebagai contoh, kadang takut sebab macam-macam nak sebut pun takut. Ada wanita muda pada hari ini, remaja hari ini terlibat dengan pelacuran. Benda yang bukan yang pelik. Kalau lelaki pula terlibat dengan penagihan dadah yang kronik. Kan? Yang anak-anak pula, anak-anak remaja, anak-anak yang skor rendah terlibat dengan ketagihan pornografi. Video-video set, video lucah yang sekali senang sangat nak akses kan, senang sangat nak capai. Masalah-masalah ini memiliki kesan yang sangat parah, kesan yang sangat orang kata membahayakan masyarakat kita, sekaligus kita memang kalau kita nak dibendung daripada awal, kita memang tidak mampulah untuk melahirkan masyarakat yang orang kata yang betul-betul ataupun yang betul-betul yang akan yang macam mana yang boleh menyelamatkan bangsa kita, yang boleh membantu negara kita, membantu kerajaan kita. Kalau saya tengoklah daripada yang Kak Dah terangkan tadi dok, antara faktor besarnya adalah pengaruh akan sebaya dan juga gadget lah.
disebabkan gadget. Okey, betul, tidak dinafikan gadget dapat memperkuatkan sebaya, tapi di sebalik tu dia bermula daripada rumah. Betul. Institusi kekeluargaan dulu, kalau macam mana hubungan dia dengan mak ayah dia, ataupun dia ada masalah yang kronik dengan di rumah, krisis rumah tangga yang orang kata sentiasa berlaku hari-hari, dia menyaksikan mak ayah bergaduh, itulah memberi punca kepada masalah sosial. Dan mereka mencari alternatif lain, gadget, sahabat, hiburan di luar sana untuk melegakan hati, untuk orang kata sekurang-kurangnya dapatlah berkongsi, dapat menghilangkan, orang kata menghilangkan masalah untuk sementara. Sentuh pasal masalah gadget sekarang ni, kita tidak dinafikan anak-anak ini membesar dengan gadget. Contohnya macam anak-anak Kedah sendiri pun, kalau cuti sekolah adanya kelas-kelas online. Dia memang tak boleh nak lari. Tapi macam mana kita manage, macam mana kita handle, kita menguruskan pengurusan gadget itu untuk kita manfaatkan sepenuhnya dalam aktiviti harian kita. Macam Kak Dah sekalipun, kalau tak ada gadget, kalau tak ada telefon, Kak Dah rasa terputus hubungan terus. Kan? Berarti kan betapa pentingnya. Kena letak limit lah. Kena letak limit, dan kita kena bijak memainkan peranan. Ibu bapa kita tu siapa? Ibu dan bapa lah. Memainkan peranan untuk mendidik anak-anak kita, tarbiyah anak-anak kita macam mana penggunaan gadget tu. Mana do and don'ts lah, apa yang boleh kita tengok, apa yang tak boleh kita tengok, apa yang memberi juga orang kata pendidikan awal untuk pengurusan gadget tu kepada anak-anak. Kita nak sembang panjang lagi, tapi sebelum tu kita berhenti rehat seketika. Tadi tu, sebelum masuk ikan, nampak dah agak pekat. Sebelum kita nampak dah pekat ni, kita boleh letak sambal asam keping sebenarnya. Kadang tertinggal tadi asam keping. Sebab kadang memang tak suka sangat masam. Jadi, kita letak dulu, kalau rasa macam kurang masam, boleh tambah lagi. Dan kita boleh letak ikan. Ikan ni, dah letak ikan ni sebenarnya kita tak boleh nak tu dah, nanti tak boleh kacau-kacau sangat. Tak boleh, kadang takut hancur. Dah sebenarnya tak perlu lama sangat. Tak perlu lama sangat. Cukup dalam 7-8 minit tu pun lama dah. Tengok bergantung pada ni ikan kita, saiz ikan. Ikan ni besar-besar nampak ni Kak Dah. Ada yang besar, ada yang satu ekor gitu, yang kecil je. Kita tengok kepala dia lah, kepala besar. Nanti kita kacau sikit, kacau-kacau manja je tadi. Kalau boleh nak periuk besar lagi, dia jangan bertindan. Ni kita kacau-kacau dulu, kacau manja lah, kita sikit-sikit. Kita ratakan. Nanti air ikan akan turun tau. Air ikan akan turun, dia akan macam berkuah. Tapi dia ni lebih sedap kalau kita makan kita pekat. Dah nampak macam ikan patin termeluh tu Kak Dah. InsyaAllah nanti kita rasa, nanti tunggu sikit, tunggu dia air turun. Jom kita sembang lagi, kita sambung lagi perbincangan kita. Kak Dah, ikan pun kita masuk dah dalam fuyuk. Sementara, tapi tak ada lama sangat. Dalam 5 hingga 7 minit, tengok keadaan saiz ikan macam mana. Sementara tu Kak Dah, tadi kalau tersambung perbincangan kita tadi lah, kalau kita tengok faktor pada masalah sosial hari ni, yang paling utama tu keluarga Kak Dah. Betul. Bila keluarga dok mainkan peranan, mereka cuba cari hiburan luar lah, dengan melalui kawan-kawan sebaya, lepas tu juga dengan gadget. Betul. Saya nak ambil kesempatan ni untuk tanya lah Kak Dah, apa solusi yang kita boleh buat lah untuk menangani masalah sosial dalam kalangan kita pada hari ini. Sebenarnya Fatin, kita di peringkat kerajaan memang sentiasa kata cakna isu-isu yang melibatkan
contohnya anak-anak remaja yang melibatkan wanita. Sebab itulah baru saja menganjurkan satu konvensyen wanita muda di mana kita menghimpunkan wanita-wanita muda, khususnya ibu muda ataupun remaja-remaja ataupun mahasiswa di wanita, kita berhimpun dan di situ kita dedahkan dan kita berbincang 5 tajuk utama, iaitu kita membincangkan tentang pendidikan wanita, tentang kerjaya, tentang ekonomi, kesihatan, politik, perundangan, banyak benda yang kita bincang, termasuklah hak wanita itu sendiri. Contohnya, apabila berlaku kejahatan sosial yang melibatkan contohnya macam krisis rumah tangga yang melibatkan penderaan ataupun keganasan rumah tangga tadi, ibu-ibu ini ataupun anak yang jadi mangsa kepada keganasan rumah tangga tu, boleh sebenarnya kita di peringkat Kementerian Wanita ada satu talian iaitu 15999 boleh menelefon dan boleh buat aduan. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh terus ke balai polis yang berdekatan buat aduan sekiranya kita didera ataupun kita ada pasangan ataupun adik-beradik sendiri melakukan kekerasan kepada kita. Sebab itulah kita sangat peka dengan masalah-masalah yang melanda wanita pada hari ini. Betul, Kada. Ya, dan juga sebenarnya Fatin, kadang-kadang anak-anak ni ataupun kita sendiri takut untuk berhubung dengan pihak polis contohnya. Sebab takut dikasari, takut diugut, bunuh dan sebagainya. Jadi kita lah sebagai sahabat, kita sebagai jiran-jiran kena cakna. Jiran-jiran kena cakna apa yang berlaku di sebelah rumah, apa yang berlaku di rumah. Tak adalah istilah jaga tepi kayu orang. Tak adalah istilah sekarang ni. Memang kita kena ada satu kesedaran yang sangat yang sangat-sangat nak bantu masyarakat kita pada hari ini. Sebab itulah sebenarnya kalau kita tengok kampung-kampung yang aktif dengan MPKK ataupun aktif dengan program komuniti kampung, insya-Allah kampung itu akan jadi lebih selamat. Sebab itulah sama juga masalah gejala yang dadah. Pengadilan dadah sekarang ni anak-anak muda sangat bukan masalah dadah ni, tak kira lah anak siapa-siapa pun. Betul, anak-anak orang kenamaan ke, anak-anak orang miskin ke, anak-anak siapa pun, bila terjebak ni memang menjadi masalah utama. Sebab itulah pihak kerajaan insya-Allah sentiasa orang kata menyediakan, merangka program-program khas untuk membantu masalah penagihan dadah. InsyaAllah kita akan wujudkan pustaka pemulihan akidah dan juga pemulihan dadah secara holistik. Bukan saja nak baiki diri dia, tapi nak baiki juga akidah diri anak-anak tu. Apabila terjebak, mungkin mereka hilang pegangan hidup, mereka hilang rasa keyakinan kepada Allah contohnya. Maksudnya hilang keyakinan untuk terhadap agama itu sendiri. Sebab itulah kita baiki akhlak, baiki akidah sekaligus anak-anak muda kita pada hari ini. Banyak sebenarnya. Benda ni bukan kecil dan kita bukan pada ringan. Benda ni kita wajib selesaikan bersama-sama. Betullah pihak MPKK, pihak masyarakat, jiran-jiran, ketua kampung, mana-mana mesti memainkan peranan yang penting untuk membantu pihak kerajaan untuk sama-sama kita mencegah ataupun kita mengurangkan masalah gejala sosial yang melanda masyarakat kita pada hari ini, insya-Allah. Itulah Kak Dah, orang kata peranan masyarakat tu sangat memberi kesan lah kepada keadaan kita hari ni, Dok. Betul. Sebab kita kena jadi masyarakat yang cakna, Dok. Bukan macam Kak Dah kata tadi lah, bukan istilah jaga tepi kayu orang, tapi kita nak memastikan semua masyarakat kita hari ni hidup dengan aman dan harmoni. Jadi sementara tu Kak Dah, kita tengok macam mana rupa ikan kita. Okey, alhamdulillah Kak Dah, depan kita ni siap dah. Kejap je kan? Kejap je. Menu yang simple. Ikan pating ala Kak Dah. Ala Kak Dah, betul. Sebab Kak Dah kata dah sikit dah sepi tu. Okey. Tapi kalau tengok Kak Dah. Cuma kalau tak suka masam, kena kurangkan asam keping tadi. Asam keping kurang. Dan juga sebab Kak Dah bunga kantang tu dia dah rasa masam sebenarnya. Okey. Jadi alhamdulillah lah kita dah ada di penghujung rancangan. Okey. Jadi sebelum kita akhirnya, saya nak minta sedikitlah nasihat Kak Dah lah berkenaan dengan topik kita tadi. Keadaan sosial ni, apa yang perlu kita buat sebenarnya? Okey. Alhamdulillah
kita telah berada di penghujung rancangan. InsyaAllah ya, hari ini kami kupas tajuk wanita dan wanita dan sosial ataupun masalah sosial yang melanda masyarakat pada hari ini. Dan bila sebut masalah sosial ni, Kak Dan menyerulah kepada semua wanita khususnya yang berada di luar sana, agak gembalilah kita, orang kata, berhijrah untuk kita memilih, orang kata, jalan yang terbaik dan rasa yang betul, di mana biarlah kita jadi wanita yang kita ada ilmu untuk mendidik anak-anak kita. Kita memberi contoh yang terbaik kepada mereka. Kita suruh mereka solat, tapi kita macam mana solat kita, macam mana orang kata amal ibadat kita, patutlah kena ada satu peningkatan dari hari ke hari. Dan ibu bapa memainkan peranan yang penting, contoh yang besar kepada anak-anak dan juga anak-anak di luar sana. Kak Dan nasihatkan untuk bijak memilih kawan, bijak untuk kata membezakan antara halal dan haram. Itu yang paling penting. Dan juga dalam masa yang sama, kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat wajib, orang kata, menjalankan tanggungjawab amal makruf nahi munkar. Bukan di mana saja kita berada dan apa jua, orang kata, posisi kita. Bukan amal makruf nahi munkar ni untuk pemimpin sahaja, tidak. Selagi kita bergelar Islam mukallaf, kita wajib melaksanakan amal makruf nahi munkar. Itu tugas utama kita sebagai khalifah di muka bumi Allah ni. Jadi alhamdulillah Kak Dan, saya kira hari ni kita bukan setakat dapat perkongsian berkenaan dengan makanan jasmani kita, tapi kita juga dapat makanan rohani kita sebagai peringatan bersama sebenarnya, Fatin, untuk dekat dah juga sebenarnya. Jadi insyaAllah saya harap kita semua dapat ambillah apa yang kita bincangkan hari ini sebagai pedoman dan iktibar untuk kita menghadapi hari-hari mendatang. Jadi saya sebagai mewakili kru TV Darul Iman mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada Kak Da. Terima kasih juga kepada TV Darul Iman sejemput Kak Da kali ini. InsyaAllah lepas ni kita jumpa lagi, Fatih. Jadi selamat menonton dan selamat mencuba. Dan selamat menjamu selera. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.